Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar. Oke, apa kabar semua? Oke, cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu lah. Oke, jadi hari ini kita akan masuk pada satu topik yang baru dalam bab 8 ini, yaitu kita masuk pada locus dalam dua dimensi. Masuk dalam locus dalam dua dimensi. Okey. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut lagi, kita imbas kembali dahulu. Apa yang sudah kamu belajar sebelum ni, dalam kelas sebelum ni lah. Dalam kelas sebelum ni. Kita lihat. Kita yang pertama. Kamu sudah belajar iaitu berkaitan dengan maksud locus lah. Locus ni ialah satu surihan ataupun lintasan oleh satu set titik dalam satu sata atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Maksud locus dan seterusnya adalah daripada locus dalam kehidupan seharian seperti pergerakan sebiji bola apabila ditendang. Ini contoh dalam kehidupan seharian lah. Banyak lagi lah yang kita boleh kaitkan. Di sini kita boleh katakan juga contoh dia, kita tengok sewaktu kipas berputar. Sewaktu kipas berputar. Dan satu lagi, jika soalan minta kita untuk buat lukisan 3D, dia berdasarkan contohnya gini dia berita satu dinding, satu tiang. Lepas tu ada satu bentuk di sini. Ada satu bentuk di sini. Satu bentuk. Sekejap. Ni dia beri tiang. Lepas tu ada satu satah. Satah yang membentuk hemisfera, separuh bulatan ni. Lepas tu dia akan cakap dia minta kita tengok hasil dia ataupun bentuk yang terbentuk lah apabila ni, sini saya tandakan lah, ini satah, ini tiang MN dan satah ABC. Satah ABC. Jadi macam mana keadaannya? Macam soalan yang saya cakap tadi, apa bentuk 3D? Bentuk yang terbentuk. Bentuk yang terbentuk apabila satah ABC ni kita putarkan dari 360 darjah. Kalau kita putarkan ABC ni, satah ABC ni 360 darjah, putar 360 darjah, dan kamu akan dia akan membentuk satu sfera. Dia akan membentuk satu sfera lah. Beginilah contohnya. Ini saya tak pernah sfera. Contoh dia akan bentuk satu bentuk sfera begini. Ni kalau dia beri bentuk separuh bulatan ni lah. Banyak bentuk-bentuk lain lagi dia akan beri. Lepas tu dia akan tanya, bentuk macam mana bentuk dia ni akan terbentuk. Bentuk 3D. Bentuk yang kamu dapat kalau satah ni dia berputar 360 darjah. Begitulah. Itu adalah berkaitan apa yang sudah kamu belajar pada kelas sebelum ni. Jadi kita teruskan. Kita pergi kepada hasil pembelajaran hari ini. Di akhir pembelajaran ini, lihat murid berupaya. Yang pertama, memerihalkan locus bagi titik yang pada sini ada 5. Berjarak tetap dari satu titik tetap
Oke, pertama. Yang kedua, berjarak sama dari dua titik tetap. Oke, yang ketiga, berjarak tetap dari satu garis lurus. Yang keempat, berjarak sama dari dua garis lurus yang selari. Dan berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Dan seterusnya membina lokus tersebut dengan betul. Oke, ini ada satu hasil pembelajaran lah di sini. Hasil pembelajaran yang berkaitan. Oke. Oke, kita lihat dahulu. Oke, sedikit berkaitan dengan lokus dalam dua dimensi ini. Oke, lokus dalam dua dimensi. Oke, apa dia ini? Adalah satu set titik yang kedudukannya memenuhi syarat tertentu. Oke, syarat-syarat tertentu. Oke, nanti kita akan lihatlah apa syarat-syarat tertentu itu. Oke, di sini kita akan lihat ada 5 keadaan. 5 ataupun dengan boleh kata 5 syarat-syarat itulah. 5 syarat dalam kita memeliharkan lokus. Oke. Kita lihat yang pertama yaitu lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Oke. Tengok dia bagi contoh sini satu bulatan lah. Bulatan dia. Oke. Lokus dia adalah bulatan di luar ni. Oke. Yang kedua kita lihat lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Oke. Kalau kamu lihat di sini dia contoh dia beri pembahagi dua sama serenjang. Nih, kenapa dua titik ini jarak dia ada sama. Oke. Yang ketiga, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Oke. Dari satu garis lurus, nampak di sini dia berikan sepasang garis lurus selari. Ini tengok. Dia bilang lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus. Jarak dia sama ni. Tengok ni, itu sini jarak dia sama. Okey. Yang keempat, lokus bagi titik berjarak sama dari dua garis lurus selari. Okey, dua garis lurus selari. Okey, tengok. Tengok satu garis lurus di tengah ni yang mana lokus dia. Tengok jarak dia untuk daripada dua garis lurus yang diapit ini lah, jarak dia sama saja. Jarak dia sama. Okey, dan yang kelima, lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, ni dua garis lurus yang bersilang. Lepas tu dia punya jarak dia adalah sama ni. Bacaan dia adalah sama. Ni adalah sama. Ni lokus tengah ni. Dia punya jarak dia ni adalah sama panjang. Okey. Nampak? Okey. Ni tengok MB ni dia beri satu situasi lagi. Dia beri satu gambaran lagi lah. Sama juga macam tadi. Cuma kalau kamu nampak di sini dia buat bentuk macam mana pun dia punya ni akan sama ni. Okey. Ini adalah sedikit pengenalan awal dahulu lah. Okey, sebelum masuk dengan lebih lanjut. Okey. Okey. Okey, untuk meneruskan berkaitan dengan lokus dalam dua dimensi ini, penerangan dia. Okey. Kita akan tunjukkan pada kamu satu video daripada YouTube. Okey. Video daripada YouTube. Dan okey, kamu boleh lihatlah. Okey, saya tayangkan video ini. Okey, kita lihat sama-sama lah. Mengenai bab 8, matematik tingkatan 3, lokus dalam dua dimensi. Jadi di sini kita mulakan dengan definisi lokus ni. Saya ambil definisi ni daripada buku Galus tingkatan 3. Lokus bagi suatu titik yang bergerak ialah satu set titik yang membentuk laluan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Jadi pendek kata sebenarnya locus ni adalah corak bergerakan mengikut satu syarat tertentulah. Jadi kita boleh perhatikan locus dalam kehidupan harian kita. Jadi maksudnya di sini adalah sebelum sesuatu berlaku, sebenarnya kita boleh jangkakan corak bergerakan sesuatu tu. Contoh di sini kita lihat dua keadaan di mana ada satu biji kelapa tu jatuh daripada pokoknya. Jadi semua pun tahu walaupun gambar raja ni tidak bergerak, sebenarnya kita semua tahu yang biji kelapa ni akan jatuh turun menegak ke bawah sebab ada daya graviti. Jadi di sini corak bergerakan kejatuhan satu biji kelapa tu adalah garisan lurus ke bawah. Dan kedua keadaan tu adalah kincir angin. Jadi kincir angin walaupun gambar raja ni tidak bergerak, kita memang boleh jangkakan corak bergerakannya iaitu mengikut bentuk seperti ini iaitu satu bulatan. Jadi di sini sebenarnya ada banyak contoh-contoh dalam kehidupan harian kita di mana kita boleh jangkakan pergerakannya walaupun kita tidak lihat pergerakannya dahulu. Kita sudah tahu atau kita boleh buat jangkaannya. Jadi dalam bab ini sebenarnya ada 5 jenis pergerakan yang kita boleh belajari. Jadi di sini setiap jenis pergerakan tu ada kata kuncinya di sini. Jadi mari kita lihat. Jadi kata kunci yang pertama ini adalah locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Maksudnya kata kunci di sini adalah satu titik tetap. Jadi di sini kita ada satu titik tetap iaitu pusatnya. Dan kalau kita nak bergerak dengan jarak yang tetap, kita akan bergerak dalam bentuk bulatan. Disebabkan jarak antara pusat dengan lilitan bulatan tu, bahagian ni adalah sebenarnya jejari. Iaitu sepanjang bulatan tu, jarak jejari ini adalah kekal sama. Itulah kenapa dia memang pergerakan bulatan. Dan yang kedua ni adalah locus bagi titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Jadi keadaan kedua ni adalah dua titik tetap di mana kita ada dua titik ni. Kalau kita nak bergerak dengan jarak yang sama daripada dua titik ni, kita hanya boleh bergerak antara tengah-tengah antaranya. Jadi kalau contohnya saya bangka-bangka itu adalah bergerakan lah. Saya bergerak di depan ni pun sama jarak di antara dua titik. Di mana-mana saja berada di garisan ni, saya akan kekal sama jarak daripada dua titik tersebut. Dan keadaan yang ketiga itu adalah dari satu garis lurus. Satu garis lurus ni, contohnya garisan ini. Jadi saya hanya boleh bergerak dalam keadaan garis lari, iaitu sama ada di atas atau di bawah. Dan tengah-tengahnya adalah kekal jarak yang sama. Dan di sini adalah keadaan yang baru. Ini adalah keadaan yang baru sebab tahun lepas tak ada keadaan ni. Iaitu dari dua garisan lurus lari. Kalau kita ada dua garisan, maka kita nak macam mana kekalkan jarak yang sama dari dua garisan tu, kita hanya boleh bergerak di tengah-tengah. Jadi kita hanya boleh bergerak tengah-tengah sebab kita mau kekalkan jarak yang sama dari dua garisan selari. Ada perkataan selari ya. Dan keadaan yang kelima ini adalah dua garis lurus yang bersilang. Jadi di sini dia adalah mesti bersilang. Mana ni bersilang? Dia bersilang di sini. Jadi locus ni sebenarnya adalah pembahagi dua sama sudut. Jadi dia hanya bahagikan sudut tu jadi separuh, maka dia akan kekalkan jarak yang sama daripada dua garisan bersilang tersebut. Contohnya saya ada titik di sini, maka di sini jaraknya sama. Okay, jadi